Dah ke belum? Dah. Okay, check. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi dalam sesi live kita hari ini seperti biasa di page Rotex Friends Andalusia Tijarah. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ada sedikit pantun lah. Dia berbunyi macam ni. Ke Pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tira dibuka dengan alunan madah yang indah. Amboi, pantun dia di hari Selasa ni. Okey, lain sikit lah sebab ada Misara kan. Okey, saya sambung. Seperti biasa sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut topik hari ni, kita akan, tapi sebelum tu lah, saya kenalkan panel saya dekat sebelah ni, Misara. Assalamualaikum dan salam sejahtera dengan semua viewers kita hari ni. Hari Selasa kan? Yes, Macam biasalah saya bersiaran. Tapi moderator lain-lain kan. Jadi saya minta maaf lah kat belakang ni mungkin ada dengar macam-macam kat belakang kan. Sebab ada Construction. Ada construction. Jadi kalau ada gangguan tu minta ampun. Itulah kalau tak dengar ke. Nanti boleh je komen kalau audio kita rosak ke macam tak dengar, ada mute ke apa ke, bagi tahu je komen tu. Nanti kita akan cuba selesaikan lah. Okey, sekarang kita masuk untuk macam pengenalan. Saya nak terangkan sedikit lah apa itu Andalusia Tijarah. Okey, seperti yang boleh lihat dekat belakang kita ni, ada Andalusia Tijarah. Nampak kan? Dia Andalusia Tijarah ni mula beroperasi pada bulan Mac 2019 tahun lepas. Dah setahun lebih rasanya. Dah setahun lebih dah Tijarah beroperasi. Jadi apa yang ada kat Tijarah ni, Miss Anis? Kita ada banyak produk kan? Tak adalah terlalu banyak, tapi kita ada beberapa produk. Okey, yang pertama kita ada Trip Care 316 iaitu overseas dan domestic. Okey, apa itu Trip Care 316? Trip bermaksud perjalanan, care bermaksud perlindungan.
Tapi rasanya kita punya kita ada produk nama kita sendirilah kan. Yang baru Yang semalam baru. Apa dia? Tuan Haziq ada bagi tahu tapi saya lupa pula apa produk baru kita. Safar 360. Tu dia kita punya produk. Tapi Safar 360, dia okay. punya function dan content-nya samalah. Melindungi domestik dan international kalau kita pergi trip ke mana-mana kan. Kita punya nama tu ingat lah, Safar 360. Safar ni maksud apa? Journey, trip lah. Kita jalan-jalan dalam bahasa apa ni? Arab lah Bahasa kan. Arab, Safar. S-A-F-A-A-R. Okey, jadi kita ada apa produk dekat Tijarah ni? Okey, yang kedua kita ada Fire Takaful iaitu Hip by Tea oleh Miss Sarah. Dia akan terangkan dengan lebih lanjut lah nanti lepas ni. Okey, apa itu Hip by Tea? Kalau Hip Bu, sayangi, by Tea, rumah anda. So produk ni fokus kepada macam kebakaran, kecurian, bencana alam dan ada juga SME untuk usahawan atau kepada yang membuat perniagaan kecil yang ada dekat Malaysia ni lah semua. Betul, ni lebih kepada corporate lah. Corporate yang ada apa, bisnes besar ke, bisnes kecil ke. Tapi rasanya macam corporate besar-besar ni dia dah ada sendiri punya. Tapi ada je yang tak ada kan. Kita punya skop sekarang nak lebih kepada peniaga-peniaga kecil. PKS, panggilan peniaga kecil yang tak ada awareness pasal SME Takaful B-Scare Plus ni. Macam mana orang cakap, business punya dia Fire Takaful tapi khas untuk company lah. Okey. Kita masuk produk yang ketiga pula iaitu motor takaful iaitu Rotex Friends. Semalam kita ada Tuan Haziq, dia in charge pada Rotex Friends. Okay. Semalam tajuk apa dah? Semalam tajuk Windscreen rasanya. Saya tak salah saya kan. Windscreen dan windshield. Tu dia. Okay. Yang ni kita fokus kepada masalah yang nak renew Rotex dan takaful kenderaan. Macam contoh Rotex dah expired, dah lebih sebulan, setahun atau tapi tak adalah lebih lama sangat. Bertahun-tahun tu boleh call kita ke consult kita dulu macam mana. Tanya. Kita tak adalah janji ni dah lebih berapa tahun ni boleh buat ni. Tak ada. Kita tak janji kosong macam tu lah. Lepas tu kita untuk bantu yang macam orang busy-busy tengah kerja, tak sempat diorang nak renew Rotex semua, insyaAllah kita boleh tolong. Kita akan post. Sekarang PKBB kan kita kalau nak keluar kena ada surat perjalanan. Betul. Tapi tak dapat kan, kita tak dapat nak hantar. Tapi sebelum ni kita ada je hantar ke rumah customer. Betul. Kita door to door. Sampai depan pintu kita hantar. Okey, lepas tu kita ada apa lagi ni? Untuk Andalusia Tijarah kita ada yang tu saja. Lepas tu dekat Andalusia Tijarah berdepan dengan Andalusia Tijarah kita ada Andalusia Hijrah. Andalusia Hijrah dia ada servis remittance dan tukaran wang. Itu besoklah saya akan bercerita. Esok tu apa topik favorite Miss Anis tu. Esok. Jadi jangan ketinggalan lah. Jadi kita nampak ada komen dan ada yang join. Mungkin Miss Anis boleh bacakan siapa yang dah komen dan siapa yang dah join pada live kita kali ni. Okay, Miss Anis. Okay. Kita nak awal kita dapat komen hari ni. Daripada Puan Junaidah MY. Dia cakap, salam Miss Sarah dan Miss Anis. Waalaikumsalam. Terima kasih join. Nanti boleh share-share, like-like, komen-komen. Lepas tu kita nak ucapkan terima kasih kepada Isniah dan Rizdaf FN. Dah join kita punya live kali ni kan. Jadi kita bukan ada dekat Facebook je. Kita pun ada dekat YouTube juga. Jadi jangan lupa subscribe semua. Okay, sebelum saya terlupa, kita ni Andalusia Tijarah dan Hijrah bertempat dengan sendiri dengan Andalusia Travel and Tours. Sebelah je dengan Andalusia Travel and Tours. Lepas tu dengan diritan dengan Wisma bin Daud dan Andalusia Farmasi. Jadi saya rasa dalam Andalusia Sejarah sendiri pun banyak kedai-kedai kat sini. Betul. Jadi apa servis-servis yang ada di dalam Andalusia Sejarah dan Hijrah ni? Kita boleh nampak sini ada apa? Sekarang ni kita cuma yang tengah buat operasi Andalusia Fixit. Fixit ni dia buat apa ni? Macam printing. Betul tak? Kita ada apa bahagian kreatif kita di Andalusia di Andalusia Travel iaitu Andalusia Fixit.
Kita pun ada kedai MB Studio. Ini untuk ambil gambar semua Barang-barang umrah pun ada juga. Barang umrah pun ada, tapi buat masa sekarang masih belum dibuka lagi. Yang dibuka dalam premis ini adalah Andalusia Sejarah, Andalusia Hijrah dan Andalusia Fiksi. Okay, ni penting waktu operasi kita. Betul. Waktu Yang biasa operasi normal working hours kita bila tu? daripada pukul 9 pagi sampai 6 petang. Andalusia Sejarah, Hijrah, semualah yang ada berderitan dengan 9 sini. hingga 6 kan? Lepas tu Sabtu Ahad daripada pukul 9 sampai pukul 2 petang. Separuh hari. Lepas tu sekarang waktu PKPB kita hanya beroperasi daripada Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang. Sabtu Ahad kita off day lah sebab kita nak kurangkan rantaian COVID-19. Sekarang pun banyak kes macam top blow. Betul. Semalam kes naik paling disebabkan tinggi. kedegilan syarikat tersebut daripada 17 jadi 1,000. 1,000 lebih. Jadi kita tak nak benda-benda macam tu jadi. Kita abide by SOP lah yang telah disediakan oleh KKM dan pihak MKN tadi. Okay, kita rasanya untuk tu dah habis. Kita terus masuk ke tajuk Miss Sarah boleh? Boleh. Okay, saya nak tanya. Macam kalau ikut saya baca dekat ni, agak berat jugalah tajuk kita hari ni kan Miss Sarah? Betul. Saya tak cover lagi pasal benda ni. Tajuk kita hari ni antara kecurian wang dan jaminan kesetiaan. Fidelity guarantee dalam perniagaan. Dengar pun macam cukup berat ni bagi Miss Kalau Sarah. boleh timbang ni. ada benda ni kan. Jadi betul. Dia fidelity guarantee orang panggil. fidelity guarantee. Kalau bahasa Melayu ni orang tak ni sangat macam jaminan kesetiaan apa benda tu. Ni ada garanti apa-apa ke? Tak, ini lebih pada senang cerita pecah amanah. Okay. Pecah amanah. Fidelity guarantee. Okay, kalau siapa kerja di sektor kerajaan, benda-benda pecah amanah ni saya rasa sangat kerap berlaku lah. Nak lagi jabatan-jabatan kewangan jabatan akaun apa semua. Jadi benda kes ni macam dah biasa tau. Jadi kita tak nak biasakan yang biasa ni. Kita nak betulkan persepsi dan langkah-langkah macam mana syarikat-syarikat di Malaysia boleh lindung diri mereka sendiri dari kes-kes pecah amanah ni. Okay, macam mana perkara ni boleh diklasifikasikan sebagai jenayah kola putih? Betul. Pernah dengar kola putih? Tak, rasanya ni first time saya dengar. Kola putih ni orang panggil semua kalau yang bekerja secara profesional kan semua pakai kemeja kan? Kemeja, kita ada crime, ada jenayah apa? Rompak lah, apalah. Itu kita tahu crime yang macam tu kan. Tapi bila kita sebut jenayah kola putih ni, orang yang bekerja tapi dia buat jenayah. Itulah maksud dia. Okay, tapi dalam bahasa Inggeris dia adalah white collar crime lah. Jenayah secara profesional. Macam curi duit syarikat. Macam itu yang dipanggil seleweng lah, embezzlement. Itu yang dipanggil jenayah collar putih. Dia tak kisahlah, tapi yang banyak jadinya adalah di sektor kerajaan lah. Sebab sektor kerajaan dia banyak dana kan. Dana lah, apalah kan. Okay, tiba-tiba saya macam teringat pula ada satu kes ni tapi tak tahulah ni dikira. Tapi macam ada CP-CP lah yang pasal ada yang terbaru kes pegawai custom ke immigration yang seluduk parti. Betul tak? Itu dikira ke tak? Ini kalau sekarang punya tajuk adalah kecurian wang. Okay, kalau macam tu itu pun jenayah kola putih juga tu tapi lain punya lah. Lain bidang, lain tempat. Lain tapi masih di bawah satu jenayah. Jenayah lah. Kalau menyebabkan pegawai custom, SPRM, apa lagi kan yang terbaru itulah yang apa yang Miss Anis ceritakan tu. Sebab apa yang kita cakap pada hari ni lebih pada embezzlement Embezzlement ni lah penyelewengan wang. Ini biasa jadi ni. Nak lagi kalau hari ni punya kes saya nak kongsi banyak. Ada yang
ada yang sikit, ada yang 2,000, ada yang 3,000 sampailah ke yang juta-juta, bilion ni semua kan. Walaupun wang tu sikit, still dikira Betul. penyelewengan wang Apa yang kan. kita cerita pada hari ni adalah amanah. Ya. Okay, amanah yang kita dah diberikan pada kita punya staff, kita punya pekerja. Jadi pekerja tu pula betray amanah yang amanah yang diberikan tu. Jadi inilah kita akan bincangkan apa yang langkah syarikat boleh ambil untuk lindung diri dia. Bukan lindung diri penjerajah ni, tapi lindung diri dia punya syarikat tu. Daripada kena seluduk wang macam tu. Nak lagi kalau syarikat tu dia startup, dia diri sendiri, modal sendiri apa semua. Penat jerih buat bisnes ni, tapi bila kita hire pekerja, pekerja tu pula menyeleweng duit kita apa semua. Jadi itu yang kita nak bagi tahu, ada perlindungan untuk itulah kes seperti itu. Jadi hari ni kita nak bagi tahu pasal Fidelity Guarantee. Ini pun termasuk dalam plan perlindungan takaful sebenarnya. Jadi, tapi ramai tak tahu ada benda ni. Jadi hari ni punya tajuk adalah kecurian wang dan jaminan kesetiaan kan. Nama kecurian wang. Tapi dalam maksud perlindungan takaful tu, kecurian boleh jadi kecurian saja, wang boleh jadi wang saja. Sebab dalam SME Takaful Bizcare Plus ni, kecurian lain, wang lain. Jadi kita kena tahu aspek apa. Sebab tu ada kes-kes hari ni yang saya nak bagi tahu ni. Kecurian lain, wang lain. Banyak kes lah. Banyak kes, banyak kita cover. Ada lagi ke? Kalau sebelum tu kita nak baca komen dulu Miss Sarah boleh? Boleh. Okay, kita ada komen daripada Linda Ibrahim. Dia kata salam Miss Sarah dan Miss Anis cantiknya. Waalaikumsalam Miss Linda Ibrahim. Lama kita tak bersua muka kan. Itulah kan. Jadi bila kita ni nanti tu dia banyak lagi komen-komen ni. Terima kasih Miss Linda sebab dah join kita punya live. Boleh share dan boleh komen lagi. Share, like, komen. Ada pengalaman ke, ada orang yang kita kenal ke. Sebab tajuk kita kali ni memang umum rasanya. Je, kalau baca, kalau tengok surat khabar pun ada je macam-macam kes kan. Jadi kalau ada kes-kes yang menarik, mungkin viewers yang boleh kongsikan pada kita apa yang hari ni saya tak cakap ni, boleh lah komen. Kita akan bacakan. Kita ada daripada Hananan ni pula. Dia cakap Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Moderator Miss Anis dan Cik Panel Miss Sarah. Wah, hari ni panjang dia punya ni. Waalaikumsalam. Cik Panel panggil saya. Terima kasih sebab dah join kan. Lepas tu Miss Linda dia ada cakap macam pecah amanah ke Miss Sarah. Betul tu. Fidelity Guarantee ni adalah pecah amanah. Kalau payah sangat nak sebut jaminan kesetiaan lah. Benda jaminan kesetiaan tu. Dah macam nama kelab dah kan. Itu dalam bahasa Melayu ni lah. Fidelity Guarantee tu. Orang panggil direct translation. Tapi dia punya sama dengan pecah amanah. Itulah kita nak fahamkan. So sekarang kita masuk pula. Yang next saya ada baca ni Miss Sarah akan kongsikan 10 kes yang melibatkan kedua-dua aspek iaitu kecurian wang dan penyelewengan wang. Betul ke? Jadi boleh tak Miss Sarah ceritakan sedikit lah pasal kes-kes yang ada? Kalau sempat kita boleh share 10 kes ni, tapi kalau tak sempat mungkin separuh mana yang sempat je lah saya baca. Jadi untuk kes pertama ni adalah kes kecurian, burglary. Kalau nak tahu dalam SME Takaful Bizcare Plus, burglary juga termasuk dalam 9 ke saya tak kita punya ni, dia ada 8, ada 9. Burglary pun salah satu lah termasuk dalam kita punya plan yang boleh ambil dalam SME Bizcare. Kita punya SME Bizcare lah, short form dia kan. Jadi untuk kes pertama ni, dia jadi di Seremban tahun 2018. Suami isteri kerugian lebih 2,000 selepas duit shilling. Dan pelbagai jenama rokok di kedai makan mereka di Taman Seremban Jaya di sini dipecah masuk pencuri. Jadi kalau kita tengokkan, dia menanggung kerugian lebih 2,000 dan membuat laporan polis untuk siasatan lanjut. Dan polis juga cakap dah banyak kecurian motosikal dan kes pecah rumah berlaku di kawasan tersebut. Jadi kalau macam ni, selain daripada kedai yang mangsa ni, saya rasa kalau tempat-tempat yang orang dah target dah aim tempat tu,
anda bolehlah bersiap-siap siaga. Ambil perlindungan apa yang patut. Sebab kalau red flag macam ni, red zone macam ni, bukan red zone COVID-19 je red zone banyak Red zone kecurian lah kalau macam kecurian ni. lah, banjir lah kan. Kita kena tahu tempat kita duduk tu berisiko ke untuk benda-benda macam ni jadi kan. Jadi untuk macam kes macam ni bergerilah kecurian pecah masuk. Tapi kita kena tengok juga apa dia curi apa ni? Konten apa? Tadi rokok dan shilling. Duit shilling. Duit shilling dan rokok. Tapi kita kena ingat kalau coverage okay, kalau kan kita ada 9 tadi. Money, burglary tu semua masuk dalam 9 ni lah. Saya pernah cakap minggu lepas rasanya. Yang ada adalah fire and perils, restricted all risk, burglary, money, fidelity guarantee, plate glass, public liability, employer's liability dan group personal accident. Okay, 9 ni burglary termasuk. Okay, money pun termasuk. Tapi kalau kita tengok apa yang dicuri ni adalah duit shilling dan jenama rokok. Okay, kalau duit shilling ni kalau lah coverage dia, kalau dia ambil money, itu dia boleh cover. Tapi kalau dia ambil burglary, tak cover. Ni dia kena faham lah. Money. Okay, bawah money ni macam-macam. Check lah, apa kan, semua kan. Itu dah dikira duit juga. Betul. Kan? Itu boleh, tapi jangan dia tersilap ambil pula pelan. Dia ambil plan burglary, kecurian. So kalau macam tu, macam dia kedai, so dia kena ambil plan yang berbaloi untuk dia macam saya cakap minggu lepas lagi banyak live saya cakap. Hari-hari saya ulang setiap live saya, kena tahu nature of business. Kena tahu apa yang you jual. Kalau you jual apa you punya business banyak contain benda-benda macam tu, shilling lah, apalah. Benda-benda yang sangat berharga lah. Jadi plan kita ada spesifik untuk benda-benda macam tu. Jadi jangan ingat kedai aku selalu kena curi. Tempat aku ni memang orang aim kecurian. Aku ambil lah kecurian. Tapi dia tak sedar dalam kecurian tu sebenarnya money, duit shilling apa semua tak cover. Burglary ni apa yang tak cover? Ni yang penting ni. Nak tahu apa yang tak cover. Burglary ni money lah. Macam saya cakap tadi money. Coins. Ni masuk dah. Coins, medals. Apa panggil? Ingat. Stamp collection. Orang simpan stamp kan. Orang collect stamp. Buku, manuskrip, tobacco, deeds, bonds, bills of exchange, livestock, motor vehicle, jewellery, watches. Okay, banyaklah. Yang tak cover. Fur, documents, business books. Jadi ni memang tak termasuk lah dalam burglary ni. Jadi kalau ada je kes kecurian, jangan terus call syarikat takaful. Saya nak ambil kecurian. Kena tahu dulu apa yang you punya business ni kan. Apa yang banyak you punya content dalam you punya kedai tu. Tapi kalau macam tu penting juga kepada setiap ejen-ejen bagi tahu. Kena tanya dia orang buat nature business apa. So kadang ada setengah orang tak tahu apa yang dia orang kena ambil untuk di scam. Apa ni, jangan pula bila saya cakap ni aku punya ni banyak duit shilling ni, jadi burglary tak payah ambil money je lah. Tak boleh lah macam tu. Okay, boleh je ambil dua-dua. Burglary boleh ambil, money pun boleh ambil. Sebab ni semua bersifat optional, kita boleh pilih. Jadi amount dia pun kita boleh pilih. Sebab kita ada banyak kelas. Kita ada silver, kita ada gold, kita ada platinum. Tapi kalau silver, gold, platinum ni, dia memang dah siap-siap dah dia punya amount tu berapa. Contohnya kalau kita ambil dekat money, kita tengok dekat burglary lah. Kalau silver 25,000 dia cover. Kalau gold dia cover 50,000. Kalau platinum dia cover 100,000. Tapi kita ada satu lagi kelas yang saya rasa kena semua orang tahulah. Kelas apa tu? Diamond. Yang diamond ni kita boleh fleksibel lah. Contoh dia nak ambil fire takaful tapi dia punya mungkin syarikat dia tak adalah orang, mungkin syarikat dia paling atas kali ke macam ni kan dekat bangunan. Jadi kecurian tu memang tak banyak lah. Macam pecah masuk tak banyak lah sebab security kan. Jadi dia tak nak burglary ni. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh adjust, kita boleh kurangkan, kita boleh lebihkan. Jadi yang boleh lebih kurang ni adalah di diamond punya kelas ni. Dia tak boleh kurang dekat, kalau dia ambil gold dia nak kurang lebihkan tak boleh lah. Sebab dia memang dah ada tetap dia punya amount dia. Jadi kalau nak lebih kurang tu
kena ambil diamond. Kat situ kita boleh kurangkan. Burgery tak nak, money tak nak. Kita nak ni je. Boleh. Itu yang kena pilih lah diamond. Jadi tu mungkin kalau siapa yang nak tahu kita boleh PM. PM tepi lah. PM tepi kalau cakap banyak sangat. Tak habis 1 jam kat sini kan. Okay. Tak pun tu dekat atas rasanya di sebelah kepala Miss Sarah. Kat atas saya ni. Boleh contact nombor tu. Saya tak nampak berapa nombornya. 012 tu boleh lah. 0225644434. Tapi ni untuk Rotex Friend, tapi still dia boleh assist bagi tahu apa yang sesuai untuk diambil. Kalau tak tahu nombor mana nak call kan, boleh je nombor kat atas saya ni. Okay. Kita sambung untuk next case yang kedua pula. Boleh. Okay, saya nak simpulkan yang case pertama tadi apa yang dia boleh ambil adalah coverage, apa yang dia boleh ambil adalah money. Money. Duit penting. Betul. Okay, second case ni adalah burglary. Pun sama kecurian Seorang bekas jurujual dihukum penjara 3 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini atas tuduhan merompak wang RM2,000 hasil jualan rokok milik seorang peniaga kedai runcit pada tahun lalu. Jadi yang merompak ni dia menyamar jadi pegawai custom. Sebab dia kata rokok tu tak dapat kelulusan custom. Jadi dia ambil lah duit-duit yang ni rasanya macam kedai Aceh ni, kedai-kedai runcit yang jual rokok-rokok seluduk ni. Banyak rokok yang kalau tahulah masa kita belajar universiti dulu, banyak kedai-kedai yang jual budak-budak rokok-rokok universiti seluduk ni buat murah kan. Jadi yang orang ni dia pergi curi pula duit hasil jualan rokok seluduk tu. Jadi ramai yang tanya, okey, macam ni dia ambil duit hasil rokok tu, dia bukan curi rokok. Kan ada beza kat situ. Saya bagi dua-dua perbezaan lah. Yang satu yang kes ni dia ambil hasil jualan rokok tu. Ini coverage apa yang dia boleh ambil? Money juga. Money. Duit tu mesti dalam apa panggil? Cash Safe register tu kan yang macam dekat kedai runcit tu yang dalam tu banyak-banyak tu. Itu dia boleh coverage, dia boleh ambil money lah. Tapi kalau ada satu lagi kes lah, satu lagi situasi dia tak ambil duit tu tapi dia ambil rokok tu. Okey, dari pandangan Miss Anis, boleh ke kita kalau dia claim, boleh ke dapat ni? Dia jual rokok seluduk. Okey, dia jual rokok seluduk. Yang tadi dia curi hasil jualan rokok tu. Okey, itu kita claim lah sebab itu bawa money kan, coverage money. Tapi situasi kedua, ini saya punya situasi, saya bagi contoh ni nak bagi Miss Anis dan semua viewers faham. Situasi kedua, dia curi rokok tu. Dia tak ambil duit tu, dia curi rokok tu. Rasa tapi boleh sebab ke cover? Saya tengah fikir sekarang dia jual rokok seluduk tau. Rokok seluduk kita orang, tak tapi rokok seluduk kita tak. Rokok seluduk ke rokok biasa ke sama je? Rokok seluduk ni rokok yang murah kan. Kalau rokok yang disebut Marlboro ke apa ke, itu kan dah memang boleh jual kan. Tapi sama je, dia bawa tobacco lah. Rokok. Boleh kan? Boleh claim rasanya. Itu yang saya tanya, boleh ke? Agak-agak jawapan saya boleh. Okey, jawapan Miss Anis boleh. Okey, ini yang saya nak terangkan dekat semua viewers yang mungkin banyak je kan perokok-merokok kan. Okay. Banyak kan. Jadi kalau ada kes macam ni, situasi kedua ni, bila dia curi rokok, tak kisahlah seluduk ke, rokok garam ke, murah-murah kan, rokok Marlboro ke, yang mahal tu, jawapannya tak boleh. Kalau diambil takaful. Okay, ini satu lagi knowledge kan. Misalnya baru tahu. Tapi hari ni baru tahu. Okay, inilah kita punya sebab kita buat live ni. Bagi semua orang ada awareness pasal benda ni. Jadi jawapan macam mana? Kenapa tak boleh? Ini saya nak bagi jawapan ni. Okay. Rokok ni boleh je kita bagi underwriter macam ada orang ambil macam mana cakap, plan money ke burglary ke kan. Dia nak claim sebab rokok dia kena curi. Dia peniaga kedai-kedai runcit ni kan. Dia mengadu kat kita, saya punya rokok kena seluduk. Rokok saya kena curi. Apa semua kan. Boleh ke claim? Okay, kita ambil, kita bagi ke underwriter, sukar untuk dapat approval. Ini saya dah liaise dengan pegawai takaful sendirilah. Saya ada tanya dia semalam, boleh ke? Jawapan dia sukar dan tak boleh. Jadi sebab apa ni?
Rokok ni adalah non-syariah compliance. Dia tak syariah compliance. Kalau siapa ambil insurance, boleh. Tapi kalau anda ambil takaful, tak boleh. Sebab takaful yang sekarang kita ni adalah takaful Syariah. syariah compliance. Saya ikut ketetapan syariah. Kita ada syarat-syarat dia. Rokok kan, kalau saya cakap haram kan, banyak pula yang komen kan. Tapi tak boleh. Dia memang jatuh di bawah non-syariah compliance. Jadi memang jangan buang masa lah. Kalau nampak dia rokok tu memang tak boleh claim. Itu yang kena orang ni lah, kena faham. Maksudnya Apa yang Miss Anis faham dengan apa yang saya cakap hari ni. Sebab kalau Miss Anis faham, viewers mungkin boleh faham juga. tak, saya memang tak tahu apa-apa pasal ni. Okay, apa yang saya tahu, yang saya faham dari Miss Sarah cakap, kalau nak rokok tu kita boleh claim, so maknanya kita kena ambil insurans. Kita tak boleh ambil syariah. Ambil Macam selain tu ke? takaful. Yes. Tapi kena tengok jugalah, saya pun tak pasti insurans lain yang bukan non syariah ni dia cover ke tak tobacco ni. Jadi tu kena liaise balik dengan insurans. Tapi kalau takaful, namanya takaful memang tak boleh lah. Tobacco. So penting kalau siapa yang dah ambil takaful, ingat kita tak boleh claim untuk tobacco. Rokok lah. Tak kisahlah seluduk ke yang mahal ke apa kan. Saya rasa producer kita pun macam baru tahu ni. Sebab saya tengok dia. Okay. Sebab saya bagi contoh lah. Kita main game. Kita mesti ada level kan. Okay, level pertama. Kalau dia ambil kecurian tadi. Okay, kedai aku kena curi. Okay. Level 1 lepas. Tengok level 2. Level 2 tanya apa? Konten apa yang dicuri tu? Tengoklah. Yang dicuri rokok. Tak lepas. Lepas level 1 je. Jadi kita adalah kita punya priority, kita ada requirement kita ada jenis-jenis yang boleh kita cover, apa yang tak boleh cover. Jadi ni ejen-ejen takaful sendiri dan kami sendiri ni, kami sendiri kena faham apa benda konten yang boleh dan tak boleh. Jangan bila cakap di kecurian dah boleh, jom bayar. Subscribe tak boleh lah. Kita sendiri kena faham apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Kita tak nak salah inform kepada viewers, kita nak salah inform pada customer, nanti customer pun datang marah kita balik. You tak cakap pun. Rokok tak boleh. You tak cakap pun, tapi you kata curi boleh. Ini yang kita tanggungjawab kita lah sebagai ejen yang kena betul-betul bagi tahu apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Tapi masa kita subscribe pun kita akan bagi banyak kita akan bagi banyak polisi. Jangan salahkan satu pihak je. Pihak yang membeli ni pun kena baca. Jangan main sign, jangan main apa je kan. Jangan main bayar je. Baca sampai habis. Memang tebal. Memang tebal klausa dia. Kita kan macam Melayu malas membaca. So penting bila ada polisi ni kena baca, tengok dan faham kan. Dia memang banyak ada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi tak faham English boleh bahasa Melayu, tak faham Melayu boleh ada bahasa Inggeris. Jangan risau. Jadi tapi kena baca lah. Dia ada tulis kat sini apa boleh, apa yang tak boleh, macam mana nak claim, semua ada. Jadi jangan malas membaca. Tak pun kalau itulah tak faham sangat baca, boleh je kita boleh juga message kita, WhatsApp kita kan, tanya snap gambar atau email pada kita polisi anda ada sekarang, boleh check balik apa yang anda subscribe dan plan apa yang anda ambil apa semua. Jadi kita boleh tengok apa yang covered, apa yang tak covered. Jadi lepas tu itulah tanggungjawab kedua-dua belah pihak. Antara ejen dan customer dia. Kita ada komen Miss Sarah daripada Hanana ni. Selain rokok, apa lagi yang tak boleh cover Miss Sarah? Menarik topik hari ni. Miss Hanana ni kalau dia bagi soalan, menusuk ke sini. Nervous kalau dengar dia bagi komen ni. Sekejap nak jawab. Tapi sebelum tu, saya terlupa. Ini. Tu dia. Ini favourite ni. Tiba-tiba je. Ini apa ni? Setiap hari muncul. Setiap hari kena ada kita remindkan lah. Takut terlupa. Kadang saya sendiri pun terlupa. Ni nama dia touch and go stick. Orang panggil pemukul lalat. Tapi nama betul dia touch and go stick. Ni untuk apa ni kalau macam sampai lah. Macam kita ni lah perempuan kan yang tak sampai bawa kereta dekat tingkat, tiba-tiba tak sampai. Tak pun parking jauh sikit kan. Pakai je ni. Hulur je kat situ.
Ini pun dapat kurangkan kita daripada sentuh mana-mana tempat yang sekarang kan musim COVID kan. So dapat kurangkan. Ini saya rasa boleh sesuai juga kalau siapa yang duduk kondo. Okay, saya macam saya duduk kondo. Ni sebab kita kalau nak masuk kondo, kalau kondo saya tu ada security juga. Kena pakai kad juga. Macam kad ni kan. Jadi kalau tak sampai tu macam ni je. Macam ni. Senang. Okay. So pada yang siapa yang komen lah, kita akan bagi ni free gift je. Nanti akan ada producer kita, kru-kru kita yang akan DM lah. Producer kita rajin, nanti dia akan DM semua yang dah komen hari ni. Okay, apa tadi soalan Miss Hana ni? Kita ulang balik. Selain rokok, apa lagi yang tak boleh cover? Okay, dia dia ikut lah. Dia ikut kalau dia ambil coverage money, kalau bawah money, dia tak cover fidelity guarantee macam tu. Dia ada apa ni? Bawah fidelity guarantee ni dia tak cover money. Dia cover fidelity guarantee sahaja, pecah amanah sahaja. Okay, faham macam pecah amanah. Pecah amanah ni dia pecah amanah apa? Mestilah ambil duit kan? Okay, kalau dia ambil duit, dia hanya akan cover you punya pecah amanah je. Macam dia punya apa tu? Perbuatan you tu je. Duit yang hilang tu, still you kena ambil money juga. Okay, kena faham kat situ. So maknanya kalau macam tu kena ambil dua. Betul, kena ambil dua-dua. Okay, macam tadi dia kata apa yang tak cover. Okay, kalau bawah burglary macam saya cakap tadi lah. Jam, barang kemas, apa lagi? Tobacco tu ni memang tak boleh lah kan. Stamp, medals, bonds, livestock, apa lagi, fur, buku, manuskrip. Tapi itu tengoklah. Kalau bagi bawah burglary, money tak cover. Tapi kalau dia ambil money cover lah. Dia ikut plan yang kita ambil tu. Okay, tadi saya harap saya menjawab soalan Miss Hana Nani ni lah. Takut pula nanti bagi soalan lain-lain pula kan. Okay, ada lagi soalan ke tak ada dah? Rasa tak ada dah. Kita boleh sambung case next yang next case. Next case kita ni. Okay, baru kita masuk case pecah amanah. Okay, seorang bekas pengarah dan pengarah eksekutif syarikat penyelenggaraan projek jalan kampung. Okay, yang saya banyak ambil ni adalah projek-projek perumahan. Property ni memang banyak sangat pecah amanah sebab dia dah ambil banyak duit daripada developer apa semua ni. Jadi ini pun dituduh secara bersama-sama dengan curamnya menyalahgunakan keseluruhan wang berjumlah 2.8 juta. Banyak ni. Wow. Ini kalau nak tahu dia kenapa dan macam mana, dia pertuduhan dia ada 9 kerana menggunakan harta milik syarikat iaitu cek IDJ dengan memindahkan cek berkenaan daripada akaun bank IDJ ke akaun bank milik 5 syarikat lain dengan nilai tadi dah 2.8 juta tanpa kebenaran mesyuarat agung syarikat untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi kalau nak tahu maksud fidelity guarantee ni atau maksud pecah amanah ni, you ambil duit syarikat tanpa persetujuan atau ada black and white atau apa-apa agreement dengan syarikat untuk you punya kegunaan sendiri. Itu kita panggil white collar tadi. Ini duit sendirilah, duit bawah. Duit yang dan duit syarikat tapi guna untuk duit sendiri, beli kereta lah apalah. Faham kan? Jadi mungkin habit ni bermula dari ambil sikit. Ambil sikit, 100, lepas tu kononnya nak ganti, lepas tu nanti nak ganti balik apa semua, tiba-tiba dah lama gelap mata, mulalah ambil banyak. Ini yang bahayanya pecah amanah ni, sebab kita bila dah terbiasa 100, okey lah, bos tak nampak, esok ganti, bolehlah ganti, tapi bila hari-hari 100, kalau 30 hari dah berapa ribu, dah 3,000, jadi 3,000 tu dah sudah, macam mana aku nak ganti 3,000 ni, gaji pun tak sampai tu 3,000 kan. Jadi pecah amanah ni bermula dari wang kecil yang diambil. Okay, kecil dah lama jadi bukit. Mungkin kat syarikat besar mungkin susah lah sebab mungkin dia ada safe sendiri, dia ada apa benda kan. Tapi ini lebih kepada macam kedai runcit, apa yang ada cash register. Sikit-sikit orang ni bukannya ada CCTV pun, kalau ada peniaga-peniaga kecil punya, kedai-kedai Aceh, kedai-kedai runcit ni bukan ada CCTV pun kat atas tu. Jadi macam nak tahu? Kan? Jadi ini yang berlaku dengan bekas pengarah dan pengarah eksekutif ni. Ini berlaku di JB ni, orang kampung Misanis ni. Jauh sikit lah. Jauh sikit ni. Jadi ini macam
Ini amount dia besar lah, 2.8 juta. Banyak. Jadi sebab banyak yang jadi ni bawa property, developer yang buat rumah ni semua. Sebab rumah banyak, kita dah bayar deposit, Satu rumah je bawa berapa lari. ribu. Kalau nak lagi rumah tu separuh siap. Dia ambil duit, dah ambil semua duit dah, tinggal rumah tinggal. Itu yang jadi banyak rumah tinggal tu kalau kita jalan-jalan kalau balik kampung ke, Rumah banyak tak siap. projek perumahan yang tak siap. Ini yang jadi sebenarnya. Ada juga kan bangunan-bangunan itu Ada. pun boleh dijadikan kalaulah ada yang pecah amanah banyak sebenarnya. Okay, apa yang coverage? Soalan dia, apa yang boleh saya ambil? Coverage untuk ini adalah bawah fidelity guarantee. Yang boleh melindungi anda, melindungi syarikat anda lah. Ini kita bincang hari ni. Tapi dia punya amount ni 2.8 juta, terlalu tu besar banyak. Tapi apa yang anda boleh ambil adalah dengan diamond class tadilah. Sebab kalau fidelity guarantee yang paling tinggi platinum pun dia hanya covered sebanyak 10,000 saja. Sebab ini kita khas kepada peniaga-peniaga kecil sebenarnya kan, macam kedai-kedai runcit ke, macam saya cakap tadi, kedai Aceh ke apa kan, yang dia tak aware dengan benda-benda macam ni, yang cuit-cuit duit ni, pasal-pasal raya ke kan. Tapi kalau macam high profile case macam ni, kalau 2.8 juta boleh nak ambil lebih, tapi kena bayar lebih lah. Dia boleh kena ambil diamond lah. Jadi apa yang boleh mereka ambil adalah coverage money dan coverage fidelity guarantee. Boleh, tak ada masalah semua. Okay. Kita ada komen dari, bukan komen lah, dia bagi tahu Hana Nani sangat jelas Miss Sarah. Thank you Miss Sarah yang cantik. Wah, hari ni komen dia macam murni sangat komen dari ni kan. Terima kasih dah Miss Hana Nani. Ini saya kasih 5 Mami Nani. Terima kasih. Okay, faham ke apa semua kes-kes hari ni, Miss Nani? Saya rasa saya dah simplified kan bagi semua orang faham. Kalau saya mungkin saya faham. Untuk yang kes yang ketiga ke Miss Sarah nak minta? Kes ketiga pecah amanah ni, developer ni. Okay, kalau pada saya yang ketiga, untuk yang macam ada bangunan, yelah bangunan yang tinggal tinggi-tinggi tu kan sekarang kan banyak bangunan terbengkalai. Penting untuk setiap syarikat ambil coverage fidelity dengan betul. Apa tadi lagi satu? Money ke, burglary ke kan. Pecah amanah. So siapa yang tengok ni, yang tengok live kita, bolehlah share check ataupun balik siapa accountant kat komen kita ni, accountant ke HR kan yang jaga-jaga bagi account ni, bos-bos check balik. Kita setiap apa yang transaksi, apa yang kita buat, mesti ada black and white, mesti ada receipt. Okay, yang paling penting, yang paling popular lah, paling mudah lah nak tahu receipt. Receipt. Setiap betul. benda. Kalau online seller pun kena ingat benda-benda ni macam ni. You mungkin online seller, tapi you kena check, you kena buat benda ni. Hari ni jual baju 500. Mana resitnya? Resit penting. Invoice. Okay, benda-benda macam ni simpan. Jadi orang-orang macam ni, dia pindahkan check account macam ni, pindah ke account bank lain. Sebab dia ada kuasa, dia ada power, dia memang kerja, dia memang accountant. Jadi dia ambil tanpa orang sedar. Yelah, kita yang bukan kerja account ni mana nak tahu kan. Tapi bila dah terkantoi macam ni, habis lah. Sebab undang-undang di Malaysia sangat ketat kalau pecah amanah ni. Dia hukuman penjara 10 tahun ke atas dan sebat. Sebat tu mesti ada. Sebat tu mesti ada. Jadi kalau macam ni, dia punya hukuman 5 tahun atau denda maksimum 3 juta. Tu dia. Jadi semua orang kena beringat lah, kalau sesiapa yang dah ambil sikit-sikit dekat almari bawah, RM2, RM3. Startlah bayar kan. Betul, Kalau sikit-sikit tu bayar. Kalau dah terkantoi saya nak buat. Jadi kita nak ke mana ni? Yang kes yang ketiga sebenarnya kita ada keempat sebenarnya. Tadi keempat. Kita masih ada cukup masa lagi. Cukup masa lagi ni. Mungkin boleh share 5-6 kes. Jadi kes keempat ni pecah amanah dan money jugalah. Okay, didakwa pecah amanah wang syarikat kosmetik. Bekas kerani akaun ni, macam kita cakap tadi, memang kerja-kerja accountant ni, didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas tuduhan pecah amanah wang syarikat kosmetik dan memperdaya pemiliknya.
Itu mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang diamanahkan mendepositkan wang hasil jualan didakwa melakukan pecah amanah berjumlah 100,000 lebih yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh sebuah syarikat kosmetik. Macam mana ni? Orang dah beli barang. Kosmetik. Customer dah beli barang banyak ni. Duit dah banyak dah. Jadi dia amanahkan staff dia, pekerja dia. Okay, kalau macam runner lah. Kalau runner tolong tolong bank in duit ni. Tolong deposit. Okay, faham kan? Tolong depositkan duit ni pada bank kita. Ini yang dia bawa lari ni. Runner tu. Runner tu yang bawa lari duit ni. Tapi untuk yang case ni, credit account ni. Credit account tersebut. 100,000 Orang dalam lah ni. Orang dalam juga. Ini pun semua check juga. Okay, check ni sangat bahaya sebenarnya. You kena ada kopi satu. You kena ada banyak lah you kena syarikat ni kena simpan untuk kopi dekat email banyak. Semua penting. Scan lah macam-macam cara boleh buat. Jadi kalau you boleh, sebab runner ni bila you dah hantar dia suruh pergi masuk deposit apa semua, kita tak tahu time dia pergi tu ada rompakan ke, sendiri ambil ke, tercicir ke, terbang di bawah angin ke. Jadi apa yang dia boleh ambil sekarang ni, syarikat dia ada hak untuk ambil fidelity guarantee ni. Sebab dia boleh untuk apa ni orang panggil, ragu-ragu atas runner tersebut. Betul ke you ni tercicir apa semua kan? Tapi dia boleh ambil juga money. Money ni pula ada money in transit. Maksud money in transit ni boleh misalnya faham? Tak. In transit, sedang dibawa. Dia on the way nak bagi bank. Kok hilang ke, kena rompak ke? Okay, tapi dalam money ni pula ada juga clause-clause yang kita tak cover. Contohnya dia apa ni, dia pergi petrol, nak isi minyak. Duit dalam tu. Kereta ditinggalkan, betul? Tapi tiba-tiba ada orang hidu, ada hidu-hidu lah. Ada duit dalam kereta ni kan. Dia curi. Itu tak cover kan? Sebab itu jatuh kepada negligence. Dia yang runner tu, dia tak bertanggungjawab lah dengan duit tu. Dia dah tahu ada duit kan. Kenapa dia tinggalkan je? Itu tak cover. Jadi kita banyak yang kena faham sebenarnya. Tapi money in transit ni kalau hilang masa dibawa dan dia ada time tu, kena rompak ke, kena tercicir ke apa ke, bukan salah dia lah. Itu boleh lah cover. Faham? Money in transit. Macam COD. Money in transit. Sama juga kan. Okay, contoh macam dia ambil customer tu duit. Customer bagi dia COD lah, cash on delivery. Okay, dia ambil duit tu. Time dia nak ambil duit tu, dia nak pergi bank, nak masukkan ke, nak balik semula ke syarikat dia sendiri ke, nak simpan kat safe ke, time tu dia hilang ke apa ke, boleh ambil money. Okay, kena faham tu lah. Banyak klausa-klausa dia sebenarnya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh macam apa kita cakap tadi, ni nombor ni. Okay, ataupun dia dah ambil dah tapi tak faham apa benda ni kan. Sebab banyak je tak faham. Saya pun sendiri tak faham, kena baca banyak kali. Jadi bila kita dah pro ni, yang tak faham boleh tanya pada kita. Kita akan jawab lah. Okay, saya nak bagi Miss Sarah takkan marah lah kalau tak marah tanya. Lah. Cakap ni je macam marah ni. Tapi tak marah sebenarnya. Mana dia okey, suara dia je kuat. Suara je kuat. Okay, macam saya nak cakap sikit lah. Coverage in business hours. Ini masa berlaku, masa kita bekerja lah 9 sampai 6 contoh. Kita di anak secara 9 sampai 6. Yang terjadi perkara ni antara pukul 9 hingga pukul 6. Kalau jadi pukul 8, tak cover lah. Sebab kita cover business hours. Sebab ini memang duit syarikat, bukan duit you. Kalau you nak cover duit you ambil you punya personal sendiri lah. cover sendiri lah. Jadi kalau SME, business hours ikut 8.5 ke 9.6 ke. Okay. Memang waktu business hours saja ke ataupun kita ambil 24 hours boleh? Ke tak boleh? 24 hours kena ambil personal lah. Sebab ini kita khas untuk SME. SME is business. Dan dia bawa tu pula duit business, bukan duit dia. Kalau yang macam ada sesetengah tempat yang buka 24 hours macam 7E, money changer mana-mana. Ikut business hour dia lah. Boleh lah ikut business hour sesetengah syarikat tu. Yang berdaftar bukan tak berdaftar. Macam ada syarikat sendiri-sendiri kan, buka kan. Jadi dia home based office. Cakap dia tak ada office tapi dia bekerja di rumah. 24 hours lah macam tu. Jadi
nak ni berdaftar. Memang pukul berapa kita tahu. Nanti banyaklah dia punya dokumen-dokumen yang diperlukan. Bukan Yang semudah tu. penting dia berdaftar lah Yang penting kan. berdaftar dengan SSM. Jadi apa lagi? Okay. For business purposes. Macam saya cakap tadi lah, duit tu adalah untuk business. Bukan untuk beli baju sendiri Ni untuk beli, contohlah nak beli beli barang office ke kan. Nak beli barang office ke atau duit profit ke. Macam-macam lah duit. Duit servis ke. Okay. Which the participant has accepted responsibility given by their employer. Maknanya bila participant ni lah runner tu lah. The runner tu dah galas tanggungjawab tu. Dia bersetuju untuk menghantar duit tu. Itu pun dikira lah. Dalam business hours, untuk business purposes, untuk proposal, apa orang panggil bahasa Melayu? Tujuan bisnes, duit bisnes dan orang tu pun dah bersetuju untuk contohlah saya lah runner, bos saya suruh saya hantar duit, masukkan duit dalam akaun. Saya dah setuju, okay bos, saya akan hantar. Dah masuk lah. Boleh cover lah tu. Okay, situasi dia pula business premises. Di sekitar business premises lah. Indirect transit in the custody of the participant or an authorised official employee of the participant. Okay, ni macam saya cakap juga, runner yang memang bawah syarikat tersebut. Memang dia kerja situ lah. Dan kalau ada orang tanya, saya ada business kat Singapore, boleh ke nak ambil plan? Tak boleh jawapan dia. Sebab dia within Malaysia, sekitar Malaysia sahaja. Okay, harap faham lah. Dan bawah money, dia ada apa? Yang boleh cover bawah money, cash, duit tunai, bank, currency notes, check, money orders, postal orders, current postage stamp dengan revenue stamps. Itu yang ni ada 8 Jadi kena check balik lah. Kalau dalam you punya premise tu ada apa je dalam ni. Mungkin ada cash, bank, currency note, check tu mungkin ada lah. Stamp Boleh boleh buka juga. laci masing-masing tengok. Ada apa? Jangan ambil pula. Itu dah jatuh bawah fidelity guarantee. Okay. Kita ada komen daripada Linda Ibrahim. Panjang komen dia. Tu dah. Risau Macam ni. pengalaman sendiri ni. Saya nak tanya, kalau contohnya saya peniaga baju knitwear dan saya selalu ambil stok dengan satu seller ni. Sebelum ni tak ada masalah. Tapi ada satu kali saya dah buat payment dengan jumlah yang banyak, hampir 5K. Tetapi stok yang saya order belum sampai, dah dekat 3 bulan. So dikira kes apa ya Miss Sarah? And boleh cover ke kalau saya nak buat report under kes apa? Oh, ini mesti online seller ni. Saya rasa macam tu. Kalau online seller ni banyak jatuh pada cybercrime tau sebenarnya. Cybercrime orang panggil. Jenayah cyber. Jadi kalau pelan-pelan jenayah cyber buat masa sekarang SME tak ada lagi untuk cybercrime ni. Tapi kalau dia syarikat berdaftar yang ada office kan. Kalau ada office, yes, boleh ambil bawah money lah. Tapi kalau online sellers, kena check balik dengan cybercrime punya rules and regulation, apa yang boleh yang dia covered kan. Kalau macam ni, sebab dia dah biasa ambil dengan orang ni, mungkin dia boleh liaise balik dengan orang ni kot. Sebab dia kata dia tak ada masalah. Sekali ni je payment hilang terus 3 bulan kan. Jadi saya rasa Miss Linda boleh get back balik dengan orang tu, seller tu, track balik record apa semua dan buat laporan polis. InsyaAllah kalau ni dapat lah. Boleh. Sebab ini kalau berdaftar ke tak? Online seller ni kan, dia daftar tak? Sebab online seller pun kena daftar Sekecil-kecil buat COD pun, agent pun kena SSM sebenarnya. Yes, kalau betul. Nak tahu. Siapa-siapa yang buat online banyak business tu ejen sekarang ada. kan. Ejen jual tudung lah, ejen jual makanan lah. Tapi tak sedar ejen ni pun dia kena daftar. Kalau nak tahu, pergi website SSM. Tapi untuk soalan Miss Linda ni saya akan cuba PM Miss Linda balik atau saya akan terangkan di next live. Tapi untuk masa sekarang saya akan cuba hubungi pegawai-pegawai atasan daripada ni boleh ke cover bawah money. Ni soalan ni ikut pemahaman saya lah. Sebab kalau dia ada syarikat sendiri, memang berdaftar, dah ada office, memang ini saya rasa dia tak pernah jumpa pun seller ni rasanya.
Online by kan? online, By WhatsApp. online, by WhatsApp apa semua, tak pernah jumpa depan-depan apa semua. Jadi kita akan get back balik dengan Miss Linda. Jangan risau. Tapi Okay. rasanya tadi pun Miss Sarah ada cakap juga, yang penting setiap peniaga kena berdaftar Betul, dengan betul. kan. Hmm. Baru je cakap tadi. Baru cakap tadi kan. Jadi Miss Linda kena check balik adakah company Miss Linda ni berdaftar ataupun tidak. Kalau berdaftar, mungkin saya akan tolong lah. Kita akan tanya pada yang berkenaan. Saya pun tak adalah pakar sangat kan. Orang kan kalau moderator selalu cakap ni pakar bahagian ni, pakar bahagian tu. Tak adalah pakar betul-betul. Saya pun berguru juga kan dengan ada je guru-guru hebat lagi. Jadi saya akan tanya dengan guru-guru tersebut lah. Boleh ke tidak. Tapi kalau bahagian-bahagian macam ni saya rasa cybercrime lah. Kalau dah 3 bulan tak bagi tu boleh buat report polis je sebenarnya benda-benda macam ni. Kalau satu boleh report polis je rasanya. Tapi untuk perlindungan tu kita akan get back dengan Miss Linda balik lah. Jangan risau. Okay, kita ada lagi 10 minit. 10 So minit. boleh masuk lagi satu kes kot. Satu lagi kan. Jadi saya akan pilih lah. Okey, satu kes ni pecah amanah jugalah. Ketua pekerja restoran dipenjara setahun, denda 500. Kenapa ni? Sebab dia pecah amanah. Dia ambil duit RM5,143. Ni kenapa? Ni lah macam biasa. Ambil duit sikit. Cash register tu. Sebab ni manager restoran ni. Manager restoran ni kan manager. Dia yang kalau kita tengok kat KFC ke kan, kalau kita tengok kat McD ke apa, manager selalu pakai baju warna hitam. Dia macam lain sikit lah. Ketua kat situ kan. Jadi ini dia tak bagi tahu. Dia kata restoran di Plaza Lawiyat, Bukit Bintang. Tapi tak tahulah kedai apa ni. Dia tolong. Dia ambil jualan harian restoran dan sehingga kini wang itu belum dimasukkan dalam akaun milik syarikat. Janganlah macam tu. Kita amanah ni kan. Kita dah dibagi kepercayaan. Betul. Tiba-tiba kena ambil duit macam tu. Amanah ni kita kena jaga Tapi kalau dah once dah rosak amanah tu dah orang tak percaya dah, susah lepas ni nak kan dia dah ada rekod. Okay, yang ada rekod-rekod jenayah ni nak dapat kerja lepas tu dah susah dah. Jadi kena ingat lah. Okay, saya speed up sikit lah untuk kes ke-6 ni. Pecah amanah lagi, pengarah syarikat didakwa kali ketiga. Dia dah banyak kes dah. Tapi lepas sebelum ni kan. Tiba kali ketiga dah tak lepas. Duduklah dalam penjara. Dia masih tak mengaku lagi benda ni. Jadi Miss Linda ada bagi tahu. Dia ada jawab banyak ni. Online seller. Okay, sebab saya tak boleh nak contact dengan seller tu. Okay Miss Sarah. Okay, Miss Linda jangan risau. Saya akan get back balik dengan Miss Linda. Jangan risau. Saya akan PM tepi ke macam mana kan. Tapi kalau online seller ni dia ada lain. Nama pun online kan. Cyber lah. Cybercrime. Jadi kita tengok jatuh di bawah apa dia punya jatuh di bawah apa dia punya inilah cybercrime tu. Jadi ada Nazri Bandel. Apa tu? Maksudnya apa ni? Comment. Apa? Terima kasih lah walaupun dah komen macam tu. Okay, tak apa, nanti walaupun komen macam tu nanti kita akan bagi free gift ni. Betul. Walaupun je kita bagi. Nanti ada kru kita yang akan WhatsApp DM personal lah. Okay. Saya satu lagi saya nak cakap lah. Satu lagi. Boleh cakap lagi rasanya. Satu lagi. Boleh ke? Boleh ke? Kita tanya Encik Producer ni. Dia kata boleh. Boleh. Jadi kes yang ni. Kes yang mana ni? Kita pilih mana? Banyak sangat ni. Sesuatu pecah mana? Okay, saya baca ke satu last lah. Paling last lah. Ini jadi di Ipoh seorang penyelia pasar raya. Ni jarang ni. Tadi semua syarikat besar-besar. Ni besar jugalah tapi dia penyelia pasar raya. Macam Tesco kan? Mengaku tak bersalah. Dia dah seleweng berapa juta ni? 2.9 juta. Tu dia. Banyak dekat 3 juta. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu dengan menjual barangan milik Maidin. Tu dia dekat Manjoy tanpa kebenaran dan pengetahuan majikan pada Februari dan hingga 5 Julai lepas. Februari
Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. 5-6 bulan dia Dalam seluduk masa barang-barang Maidin nak jual. setengah tahun dia buat kerja. Banyak juga. Tu jadi 2.9 juta. 2.09 juta tu. Jadi pun samalah kata kunci dia kat sini tanpa kebenaran. Kan? Kita ni kena ada apa black and white orang panggil. Black and white agreement. Jadi semua apa yang kita tekankan kat sini awareness dekat syarikat-syarikat besar ni lah. Kadang-kadang dia dah besar jadi dia tak fikir dah benda semua kecil benda ni tu kan. kan. Tapi kecil-kecil lama-lama Jadi bukit. jadi jangan macam tu. Kita kena kalau dah ada polisi-polisi yang dah ambil, boleh tak faham boleh tanya kita macam saya cakap tadi. Kita boleh tengok apa yang you ambil. Contoh kalau syarikat besar ni dah ambil je. Tiba-tiba money tertinggal tak ambil. Macam mana kan? Jadi kena kalau tak faham boleh WhatsApp kita atau email kita. Kita akan bagi link ke macam mana nanti. Kita akan bagi tahulah. Kita akan jelaskan apa benda yang you apa dah ambil. yang sepatutnya kena apa ambil. yang sepatutnya ambil atau you kena ambil. Macam yang tak ada kena mengena yang ambil. Yang ada kena mengena tak ambil. Itu yang selalu jadi sebenarnya. Bila nak claim tak lepas tu. Tak lepas nanti kita kena marah apa semua timbul lah macam-macam. Jadi tugas kita bagi tahu educate. Buat apa? Bagi tahu. Okay, apa yang you perlu, apa yang you tak perlu. Okay, jadi itu sajalah untuk saya rasa untuk topik kali ni. Jadi so pada saya penting kepada viewers kat sana yang tengok live kita hari ni, tengok balik polisi yang korang ada tu, baca balik satu-satu apa yang cover, apa yang tak cover. Tak faham boleh tanya. Kalau yang ada ambil dengan Miss Sarah boleh WhatsApp Miss Sarah. Mana yang baru nak ambil boleh juga WhatsApp Miss Sarah. InsyaAllah dia tak marah. Nampak garang tapi tak sebenarnya. Tak pun boleh Tuan Haziq ke Puan Junaidah pun semua boleh. kat sini boleh. Bukan saya seorang je. Nak tanya Tuan Haziq pun boleh. Nak tanya Miss Anis pun boleh. Kita semua kat sini serba boleh. InsyaAllah. Motor ke terbakar ke kan. Semua boleh. Jangan risau. Okay, so ada misalnya nak bagi sedikit kesimpulan ke? Okay, kesimpulannya kan. Sebelum-sebelum ni kita cakap pasal kes pecah amanah, kes money, kes kecurian apa semua. Pentinglah kena tahu apa yang you jual, apa yang you dah ambil atau you tak ambil. Tiga ni penting ni. You jual apa? Okay, kalau dah jual apa you dah tahu. Second, tanya, you dah ambil ke? Kalau dah ambil, apa benda dalam tu? Baca apa tak? Yang ambil? Jadi ini tiga ni penting Jadi apa yang saya nak bagi tahu ni langkah-langkah yang company boleh ambil untuk mengurangkan kes-kes embezzlement ni. Kes-kes penyelewengan wang. Kes satu you boleh pecat lah. You harus pecat you punya pekerja yang berbuat sedemikian. Tapi sebelum tu kita kena cari dululah. Cari dulu detail, lah. Tengok dulu CCTV apa semua kan. Jangan main ni je. Tapi bila dah terbukti itulah perkara pertama yang you kena buat. Pecat dia dan selebihnya you report polis dan biar undang-undang yang tentukan sebab undang-undang di Malaysia untuk kes-kes embezzlement sangat berat. Jadi mungkin dengan dengan hukuman-hukuman ni boleh buat datang keinsafan pada yang berbuat demikian pelakunya sebab dia tak either sebat penjara itu dah dua ni ataupun denda lebih daripada apa yang dicuri tu. Tapi walaupun dia dah kena denda, still nama dia dah blacklist kan? Dah blacklist. Bila dah ada rekod jenayah ni, bila nak apply kerja nak apply kerja lagi susah. Jadi banyak yang sebenarnya saya tak cerita pun. Banyak kes-kes ni yang dah berkeluarga. Jadi ada seorang yang kosmetik tadi tu, dia merayu. Sebab dia ada anak yang dia nak ni. Jadi apa buat tu fikir dulu. Bukan you punya diri sendiri, you fikir you punya family. Jadi bila dah penjara tu siapa nak bagi makan? Siapa nak jaga anak-anak. Itu banyak benda yang you kena fikir sebelum ambil tu. Memang sekejap. Orang panggil joy tu sekejap je. You ambil tu. Tapi bila dah ambil, suffer tu lama kan. Jadi tadi pecat apa semua. Second penyeliaan lah. Penyeliaan yang ketat. Kalau accountant lagi lah. Kita ada hari kena ada 5-6 orang kena tengok kan. Kalau seorang buat account, seorang lagi check. Sampai benda tu betul-betul betul-betul ikut salurannya apa semua. Nombor 3 apa dia? Paling penting ni.
Pengambilan takaful. Tu dia. Sangat penting tu. Nak selit juga kan? Mesti sangat penting rasanya takaful ni. Nombor 3 ni, ambillah takaful yang bersesuaian dengan you punya needs, you punya keperluan dan apa bisnes you buat. Jadi itulah hari ni nak ceritakan SME Takaful Bizcare Plus ni punyalah nak melindungi company-company, tapi company banyak yang tak tahu. Jadi kalau minggu ni kita cerita pasal Fidelity Guarantee dengan Money dengan Bulgari. Saya rasa saya dah cover 3 ni sebenarnya. Macam minggu lepas kita cover public liability, minggu ni 3 kes terus. Kecurian, duit pecah amanah, jaminan kesetiaan. Jadi ada dah 4 rasanya. 4, berbaki 5 lagi lah yang kita tak cover. Mungkin tu akan di next live lah. Sekarang pun dah pukul berapa kan? Producer pun dah jeling-jeling saya. Dia nak berhenti ni. Itulah. Jadi saya misalnya berteruskan lah. Okay. Untuk last banyak yang kita boleh elak untuk cegah dari perkara ni berlaku. So salah satunya itu Sarah cakap tadi. Alamak. Menutup dah. Sorry. Producer jadi lagi sekali. Ini macam nervous sikit hari ni. Kita dah lambat. Okay. Macam ni lah. Saya terus kepada surah kita hari ni. Surah. Okay. Ada dari surah Al-Ahzab ayat 72. Dia berbunyi, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah yakni kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang yakni untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Macam tu. Lepas tu amanah lah ni. Amanah tu harus dipikul dan amanah tu adalah tanggungjawab kita. Okey. Tak ada juga pantun. Mula dengan pantun, habis dengan pantun. Okey, pantun kita, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai ada tersalah bicara, kemaafan juga kami pohonkan. So saya nak minta maaf daripada selama sejam lebih rasanya, lebih sikit lah. Kita bersiaran, yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada kami ada semua. Ada info yang saya rasa salah bagi ke apa ke kan? Boleh lah tepi beritahu. Salah ni Miss Sarah. Boleh saya akan betulkan. Minta maaf kalau ada yang tersalah. Bahasa dah terkasar, bahasa perit ke telinga nak dengar suara saya kuat sangat ke? Minta maaf. Tak apa, jangan risau. Miss Sarah dia macam. Okay, itu saja rasanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.